Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hadis tahun 4, kita telah masuk kepada tajuk pelajaran yang ke-3. Okey, tajuk dia kelebihan solat berjemaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang jemaah lebih afdal, lebih baik daripada solat seorang diri dengan 27 darjat, 27 pahala. Okey, makna kalimah bawah tu afdal, ahammu, aula, lebih utama. Okey, syarah hadis. Hadis ini menerangkan bahawa sembahyang berjemaah lebih besar ganjarannya dari sembahyang berseorangan, sama ada dilakukan di masjid, di rumah atau di mana sahaja. Dia tak mesti sembahyang jemaah kena kat masjid, faham? Kadang-kadang kat rumah kalau kita sembahyang jemaah berdua je, kita dengan abang kita, tak pun kita dengan akak kita, tak pun kita dengan ayah kita, berdua je, sama juga pahala dia. Dapat juga 27 pahala tu. Okey, cuma beza orang yang sembahyang kat masjid ni, setiap langkah dia nak pergi masjid tu Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia. Jadi contoh masjid tu, dia daripada rumah dia jalan kaki, tak pun dia naik motor, sampai ke masjid tu, sepanjang perjalanan tu Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Lagi lebih lah kebaikan dia. Cuma hari ni Ustaz nak cerita tentang solat jemaah tu. Kita cuba buat solat jemaah tu, cuba dulu satu hari satu waktu maghrib ke. Okey, dah boleh waktu maghrib, nanti minggu depan ke bulan depan kita buat maghrib dengan isyak pula. Kita cuba banyakkan. Jangan tak ada langsung, faham? Cuba buat. Ajak ayah, tengok ayah semayang ayah sekali. Tengok umi semayang semayang, jom semayang, semayang sekali. Okey. Menurut huraian ulama rahimahullah, mengikut huraian ulama, hukum sembahyang jemaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau fardu ain wajib semua kena buat. Kalau fardu kifayah setengah buat pun tak apa. Kita tak tanggung dah dosa dia. Masalah dia kat sini, siapa yang buat itulah yang dapat pahala. Kita tak buat tak dapat pahala, jadi kita ni rugi. Okey. Fardu kifayah ke atas orang lelaki. Orang lelaki lagi afdal. Okey. Antara sembahyang berjemaah yang disyariatkan oleh sembahyang ialah sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib berjemaah. Sembahyang Jumaat tak boleh sembahyang Jumaat seorang-seorang kat rumah, tak boleh. Tak sah. Sembahyang hari raya dan lain-lain. Okey, antara tujuan sembahyang berjemaah ialah yang pertama, umat Islam dapat disatukan. Betul. Zaman lah ni kita sembahyang pun saf jauh-jauh, betul tak? Tu tak apalah. Cuma ada yang ustaz-ustaz yang kata bila jauh-jauh ni kita punya ukhuwah, kita punya rapat sesama Islam tu berkurang dah. Makin berkurang. Rapat macam mana kita boleh bersatu. Contoh kalau jadi apa-apa kat umat Islam, kita semua bersatu. Tak ada yang pergi depa lah, janji aku hidup senang. Tak ada. Semua bersatu. Okey. Yang kedua, memupuk sifat berdisiplin dan bekerjasama dalam masyarakat. Berdisiplin. Sembahyang jemaah ni memang cukup perlukan disiplin. Sungguh kadang-kadang kita nak sembahyang jemaah, kalau orang tu jenis malas, lambat, sekejap lagi Tok Imam tu malas nak tunggu, dia sembahyang dulu. Lepas tu kita pun lambat, datang tu, habis dah sembahyang. Jadi diperlukan disiplin. Sembahyang jemaah kena buat, kena siap awal. Tunggu ayah sembahyang, jom sembahyang. Tak boleh ayah tunggu kita pula. Tak boleh lah aku tu. Okey. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan dan tidak ada jurang di antara orang kaya dan miskin. Tengok macam sembahyang Jumaat kan, sembahyang dekat masjid, tak ada kira hang Perdana Menteri ke hang siapa ke, kita duduk dalam satu saf, kita sembahyang sama-sama menyembah
Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah hang kaya ke hang miskin ke, duk satu saf. Kadang-kadang pakcik sebelah kita lagi kaya daripada kita. Kadang-kadang pakcik belah sini miskin daripada kita. Tak kira, duduk satu saf, sama je. Nampak? Yang keempat, memberi rasa gerun kepada orang kafir. Okey, apabila melihat kesatuan umat Islam. Ada satu kisah tu, orang Yahudi cukup takut, orang kafir cukup takut kalau tengok orang Islam solat jemaah. Nampak tak? Kita tak nampak benda tu. Sebab macam solat jemaah, apa yang takut? Bukan bawa senapang apa, tak. Bila kita duduk dalam saf tu, apa boleh bayang? Kita duduk macam sembahyang Jumaat, duduk ramai-ramai dalam saf penuh satu masjid tu. Orang kafir tengok, dia nampak takut sebab kat situ kita duduk satu saf. Nampak perpaduan tu, nampak kita punya ukhuwah persaudaraan tu kuat kat situ. Macam kalau orang kafir usik kawan kita seorang ni, semua datang tolong. Gitu. Jadi solat jemaah ni memang boleh buat timbulkan perasaan takut pada orang-orang kafir. Okey, pengajaran hadis. Sembahyang jemaah lebih utama dan banyak kelebihannya. Betul? Ustaz dah abang tadi kan. Yang kedua, mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan dan hukum yang ditetapkan antara imam dan makmum. Disiplin, ikut peraturan. Kita tak boleh lebih daripada imam, dan kita tak boleh lambat sampai 3 rukun daripada imam. Lebih daripada cepat daripada imam tak boleh, lambat sangat pun tak boleh. Dia ada solat jemaah, dia ada lagi ilmu-ilmu dia yang hampa kena mengaji. Tapi kita tak susah pun, pergi ikut je. Tok imam rukuk, kita rukuk. Macam tu, ikut je, habis. Yang ketiga, mengimarahkan masjid dan dapat tertegaknya syiar Islam. Mengimarahkan, menghidupkan masjid. Kita boleh tengoklah masjid yang hidup, yang best, masjid dia macam banyak kuliah agama, masjid dia banyak program ceria kan. Masjid tu mesti orang kuat berjemaah, kuat pergi sembahyang jemaah. Tapi kalau orang sembahyang kat rumah ya, masjid waktu sembahyang Jumaat je lah orang pergi. Gitulah. Jadi kita cuba praktikkan benda ni daripada mana? Daripada rumah. Kalau sekolah buka, hampa boleh sembahyang kat sini. Zuhur sembahyang Jumaat kan. Sembahyang Zuhur, kita boleh cuba kat sekolah. Tak apa. Ni untuk musim PKP ni, cuba kat rumah. Okey. Baik. Itu saja daripada Ustaz. Untuk kerja rumah ada 3. Hafal tajuk, hafal hadis dan hafal makna. Baik, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.